TV KPM. Okey, cepat Akmal. Sikit lagi nak sampai Akmal. Sikit lagi, cikgu. Ya, betul. Akmal okey tak? Masih menaga tak? Boleh, cikgu. Kita teruskan lagi, sikit lagi. Okey. Okey. Penatnya. Akhirnya Akmal, alhamdulillah kita dah sampai dah ke puncak bukit selepas 2 jam kita mendaki. Ya. Cikgu cakap 5 kilometer ni dah 5 kilometer dah, cikgu. 50 kilometer dah ni. Sabar Akmal. Kita dah sampai ke puncak. Cantik kan? Kita ambil gambar nak tak? Jom, cikgu. Okey, kita ambil gambar. Kejap. Akmal. Nampak tak tu apa tu? Awan hitam tu, cikgu. Awan hitam. Kilat. Cepat. Jom kita cari tempat berlindung. Cepat, lari. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Yes, inilah dia slot tahap 1 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Semua sihat? Alhamdulillah. Mesti semua tadi seronok kan? Wah, Abang Akmal dengan cikgu tu pergi mendaki lah, tak ajak. Jangan risau. Inilah dia, kita akan belajar bagi mata pelajaran sains bersama dengan Cikgu Suhaifi. Cikgu! Ya, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alhamdulillah, seronoknya cikgu. Kita buat hiking tadi, cikgu. Ni masih penat lagi ni. Apa penat tak? Berpeluh-peluh, cikgu. Ya. Tapi kan cikgu, ramai kawan-kawan dekat rumah tu tertanya-tanya lah kan. Apa kaitannya dengan cikgu punya gimmick tadi dengan kita nak belajar hari ni bagi mata pelajaran sains, cikgu? Okey, baiklah. Sebelum cikgu perkenalkan diri cikgu, boleh? Silakan. Nama Cikgu Suhaifi bin Mas'ad. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Penyambung Mersing, Johor. Dan tadi kita melakukan aktiviti mendaki bukit, betul tak? Betul. Jadi sebenarnya kemudian kita terdengar kilat. Kita berlari mencari tempat perlindungan, betul? Betul. Ya, sebenarnya itu ada kaitan dengan apa yang bakal kita teroka hari ini. Tajuk kita iaitu kepentingan keperluan asas bagi sains tahun 1, Akmal. Kepentingan keperluan asas, cikgu. Betul. Objektif pembelajaran ni, cikgu. Jadi sebelum kita teroka dengan lebih lanjut, izinkan cikgu untuk perkenalkan dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yes. Akmal nak tahu tak? Nak tahu, cikgu. Okey, baiklah. Di akhir siaran ini, murid dapat yang pertama, memerihal kepentingan tempat perlindungan kepada manusia dan haiwan. Seterusnya yang kedua, murid dapat menakul kepentingan makanan, air, udara dan tempat perlindungan kepada manusia dan haiwan. Okey, baiklah, kita dah tahu dah objektif pembelajaran dia. Dan hari ini cikgu ada bawa hamster tau, Akmal. Mana, cikgu? Hamster. Dekat depan Akmal tu, sebelah kanan tu. Ini kan singa, cikgu. Bawah dia tu. Alah comelnya. Suhana. Allah. Okey, baiklah. Sebenarnya kalau nak tengok di situ hamster tu ada tempat perlindungan. Cikgu pelihara, cikgu letakkan di dalam sangkar. Jadi itu tempat perlindungan bagi hamster. Kalau di kawasan ataupun habitat semula jadinya, hamster ini akan tinggal dalam lubang, di dalam tanah. Betul. Ya kan? Okey, baik. Seterusnya, cikgu ada bawakan beberapa contoh haiwan dan tempat perlindungannya. Di depan tu, nampak tu. Mana, dekat cikgu? depan tu. Okey, baiklah. Yang pertama, kalau kita lihat di situ, haiwannya adalah ayam. Okey. Akmal suka makan ayam tak? Semua orang suka makan ayam, cikgu. Ya, okey, baiklah. Jadi, ayam mempunyai tempat perlindungan. Tempat perlindungannya di mana? Di reban. Baiklah. Seterusnya, haiwan seterusnya adalah burung. Burung. Suka tak tengok burung? Cikgu nampak tu. Kalau cikgu, saya suka tengok burung tu, cikgu. Burung merak, cikgu. Itu bukan burung merak. Baik. Burung, di manakah tempat perlindungannya? Sarang, cikgu. Pandai. Dan sarang itu berada di atas pokok. Atas pokok. Jadi burung, tempat perlindungannya pada sarang di atas pokok. Dan kemudian kita ada kelawar.
Pernah tengok tak kelawar, Akmal? Pernah cikgu. Murid-murid kat rumah pernah tengok tak kelawar? Jadi kelawar tempat perlindungannya di gua. Ini adalah tempat-tempat perlindungan bagi haiwan-haiwan. Okey. Akmal. Akmal dengar tak? Cikgu macam dengar satu ni lah. Apa cikgu? Bunyi macam harimau. Cikgu. Cepat balik dong cikgu. Ada lagi tak? Ada lagi tak bunyi? Cepat. Wah. Nampak tak harimau? Tak ada dah kan? Selamat. Jadi. Ada lagi tak? Sama ke tak kita ni? Okey, cikgu. Tarik nafas. Lepas. Baik, tadi bunyi harimau. Nasib baik kita berlari mencari tempat perlindungan, betul tak? Akmal. Ya. Cikgu nak tanya ni, kenapa manusia dan haiwan ni sebenarnya kenapa perlu berlindung? Kenapa cikgu? Baik, jangan risau. Macam tadi kan kita penat kan, dengar bunyi harimau cepat-cepat kita berlindung. Baik, yang pertama, mengapa haiwan dan manusia perlu tempat berlindung? Kerana nak berlindung daripada hujan dan panas. Tengok, tadi kita mendaki bukit kan? Terdengar kilat. Cepat-cepat kita berlari, betul tak? Jadi kita perlukan, kita mencari tempat perlindungan untuk berlindung daripada hujan dan panas. Pandai Akmal. Baiklah murid-murid, seterusnya kepentingan tempat perlindungan adalah untuk supaya kita dapat berlindung daripada bahaya. Macam tadi cikgu. Macam tadi. Okey, bayangkanlah kalau situasi pada haiwan-haiwan ini di hutan, kalau terdedah dengan haiwan liar, bahaya dan sebagainya, mereka akan cepat-cepat lari pergi ke tempat perlindungan mereka. Betul. Jadi mereka akan selamat. Baik, begitulah juga dengan kita manusia. Kita pun ada tempat perlindungan dan tempat perlindungan akan melindungi diri kita daripada hujan, panas dan bahaya. Cikgu rasa murid-murid di rumah dan Akmal sendiri mungkin dah faham apakah kepentingan tempat perlindungan bagi manusia dan haiwan, betul tak? Betul tu cikgu. Okey, kalau dah faham, cikgu sebenarnya nak bagi bintang ni. Hari ni cikgu pemurah sikit lah. Cikgu nak bagi bintang. Akmal nak tak? Nak cikgu, saya nak 10. Kalau nak 10, kalau nak banyak, kena jawab soalan dulu, boleh? Alamak. Okey, boleh cikgu. Untuk bintang tu, Akmal akan jawab soalan daripada cikgu. Apa dia? Okey, dan murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab, ya? Baiklah, kalau macam di depan tu, cikgu ada sediakan sedikit soalan pengukuhan. Okey, cuba Akmal bacakan manusia dan haiwan. Okey. Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada apa dan apa. Akmal dapat jawab dengan betul. Ini ganjaran dia, bintang. Wah, tadi macam cikgu sebenarnya cikgu dah bagi jawapan kan? Daripada apa. Ya. So jawapannya apa? Bukan apa. Nak bintang tak? Nak cikgu. Okey, daripada satu hujan. Pandai. Okey, lepas tu panas. Okey, lepas tu dan juga bahaya. Okey, jadi cikgu, betul ke tak jawapan saya? Cikgu nak tepuk tangan dulu. Pandailah Akmal hari ini. Walaupun penat-penat mendaki bukit, dapat jawab dengan betul. Mana bintang saya cikgu? Okey, disebabkan Akmal dapat 3 jawapan yang tepat, cikgu bagi 3 bintang untuk Akmal. Boleh Akmal? Okey, Akmal boleh letakkan pada tempat bintang tu. Terima kasih cikgu. 1, 2, 3. Murid-murid kat rumah yang berjaya menjawab jawapan yang tepat juga, cikgu ucapkan tahniah. Terima kasih cikgu. Baiklah. Cikgu, saya nak bintang lagi lah cikgu. 3 ni tak cukup. Kalau nak, lepas ni kita akan jawab soalan lagi. Cikgu bagi Kak Amal bintang banyak sikit. Ya, tapi sebelum tu cikgu, mungkin cikgu boleh orang kata kita imbas secara ringkas apa yang kita dah belajar tadi cikgu. Baiklah, jadi tadi kita belajar tentang kepentingan tempat perlindungan kepada manusia dan haiwan. Okey, jadi tempat berlindung penting ke tidak? Penting cikgu. Ya, penting untuk kita manusia dan haiwan berlindung daripada hujan, panas dan bahaya. Akmal rasa kalau manusia dan haiwan tak
ada tempat perlindungan, apa jadi pada kita? Oi, saya rasa bahaya akan datang dekat kita, cikgu. Betul, baik. Sebenarnya kalau kita tak ada tempat perlindungan, kita akan lebih terdedah daripada bahaya. Betul. Kalau kita tidak ada tempat perlindungan, kita akan terdedah dengan hujan dan panas. Nanti demamlah kita. Betul, cikgu. Itu yang kita tak nak kan? Betul. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, cikgu akan bagi banyak bintang lagi dekat kita semua. Semua selepas ini dalam slot tahap 1. Tahukah kawan-kawan, panda gegasi hidup di kawasan hutan yang mempunyai buluh yang banyak. Namun, habitat semula jadinya, iaitu buluh, telah banyak dimusnahkan dan ditebang secara berleluasa. Haiwan ini juga diburu oleh manusia untuk mendapatkan bulunya. Kadar kelahiran panda yang rendah ditambah faktor kehilangan tempat perlindungan dan makanan menyebabkan spesies ini diancam kepupusan. Didik TV KPM. Okey, wah cantiknya pemandangan atas ni. Nak ambil gambar. Mana Akmal ni? Cikgu. Akmal, kenapa ni Akmal? Kita nak ambil gambar ni. Penat tau kita mendaki 2 jam naik atas bukit ni tau. Cikgu, Ya. saya sebenarnya tak makan lagi lah, cikgu. Saya tak ada tenaga. Lah, tak ada tenaga. Kesian, penat sangat mendaki. Kenapa tak cakap ni? Cikgu ada bawa bekal ni. Ni Akmal. Ambil. Makan ni. Wah, cikgu. Terima kasih banyak, cikgu. Ini kalau saya makan, barulah ada tenaga balik, cikgu. Barulah ada tenaga. Tenaga? Nak tahu tak murid-murid? Kalau kita makan, kita dapat tenaga ke? Okey, baiklah. Jadi kat sini, cikgu nak terangkan pula tentang kepentingan kenapa kita perlu keperluan asas ni, kenapa penting kepada manusia dan haiwan. Akmal kata tadi kalau makan dapat tenaga. Betul tak? Jadi penting ke tidak keperluan asas kepada manusia dan haiwan? Sebenarnya sangat penting. Tapi sebelum tu cikgu nak imbas kembali 4 keperluan asas yang patut manusia dan haiwan dapatkan. Yang pertama, makanan. Yang macam Akmal pegang tu. Okey, baik. Seterusnya, manusia dan haiwan memerlukan air untuk terus hidup. Kemudian memerlukan udara, dan yang keempat memerlukan tempat perlindungan. Baiklah. Jadi kita tengok apakah kepentingan makanan kepada manusia dan haiwan. Okey. Baik, di sini makanan dapat memberi tenaga kepada haiwan dan manusia. Macam dalam gambar tu. Mula-mula manusia tu dia letih. Macam Akmal tadi, letih kesian. Saya kata itu Akmal lah, cikgu. Akmal penat, letih. Tapi kalau kita makan, kemudian kita akan kembali bertenaga. Macam mana bertenaga, Akmal? Kuatnya. Bagus. Okey, baiklah. Seterusnya, makanan juga membolehkan manusia dan haiwan untuk membesar. Okey, cuba tengok dalam gambar ni. Daripada manusia menjadi bayi, okey, haiwan yang kecil, kemudian membesar menjadi kanak-kanak, kemudian kuda yang remaja, kemudian membesar menjadi dewasa. Jadi makanan membolehkan manusia dan haiwan untuk terus membesar. Baiklah. Seterusnya, air. Wah, dahaga tak, Kemal? Oh, dahaga, cikgu. Kita penat-penat mendaki mesti dahaga kan? Jadi, kenapa kita perlukan air? Kenapa haiwan perlukan air? Kerana air merupakan sumber asas kehidupan. Kalau kita minum air, kita dapat hilangkan dahaga. Kemudian kita dapat kawal suhu badan kita. Jadi, kita kena minum air secukupnya, tahu murid-murid? Betul, cikgu. Okey, macam dalam gambar ni juga, kuda belang tu, dia minum air. Tetapi, kalau haiwan ni tak jumpa air, dia boleh mengancam nyawa dan kemudian dia akan mati kalau tak minum air secukupnya, tak dapat air secukupnya. Sebab suhu dia panas ya, cikgu? Ya, sebab suhunya panas, kawasan ni kering kontang, tak jumpa air. Kesian kan? Okey. Baiklah, seterusnya, udara. Manusia dan haiwan juga perlukan udara. Kenapa? Sebab udara merupakan sumber asas kehidupan. Akmal, kalau kita tutup hidung berapa saat, apa jadi pada badan kita? Oh, kita rasa macam lemas, cikgu. Rasa lemas, sesak nafas, tak boleh bernafas.
bernafas, betul? Kerana apa? Sebab manusia perlu bernafas. Ya. Dan udara sangat penting kepada benda seperti manusia dan haiwan. Tengok dalam gambar tu, ada budak tu sedang berenang. Kemudian tiba-tiba lemas. Macam mana boleh jadinya lemas? Kerana dia tidak mendapat udara secukupnya. Jadi udara sangat penting kepada manusia dan haiwan. Baiklah. Seterusnya, manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan. Betul. Sama macam hamster kat depan tu, betul tak? Mana? Oh, ini cikgu. Ya. Nampak ni merajuk ke? Dia nak makan juga kot. Ni ada makanan ni, Daddy dah bagi. Okey, jadi haiwan dan manusia memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada apa tadi tu? Panas, hujan dan bahaya. Jadi, kalau manusia, tempat perlindungan kita kat mana ya, Akmal? Kalau Akmal tahu? Rumah, cikgu. Bagus, di rumah. Jadi, manusia tempat perlindungannya di rumah. Okey, baiklah. Akmal. Ya. Cikgu nak bagi bintang pada Akmal ni. Boleh tak? Boleh, cikgu. Akmal memang suka bintang kan? Tadi saya dapat 3. Okey. Nak lagi tak? Nak lagi 3 kalau boleh. Okey, baik. Kalau Akmal nak lagi 3 dan murid-murid di rumah nak lagi bintang, cikgu kat sini kita akan sama-sama menjawab kuis sampul berwarna. Jing 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 jing. Ada sampul berwarna. Okey. Okey, Akmal. Macam ni. Cikgu ada 3 sampul berwarna ni. Cikgu nak Akmal pilih salah satu. Kemudian Akmal tengok apa gambar yang Akmal dapat dan nyatakan kesan daripada gambar ini. Boleh, cikgu. Okey, boleh. Cikgu ada hijau, kuning dan merah. Akmal nak yang mana dulu? Nak merah dulu, cikgu. Nak merah dulu, cikgu. Bagi Okey. merah. Okey, cuba tengok ada gambar apa dalam tu. Kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Sap. Kosong. Ini, cikgu. Gambar dia. apa tu? Gambar kuda belang tengah minum air, cikgu. Okey, kuda belang sedang minum air. Kalau haiwan ini dia mendapatkan air, apa akan terjadi pada diri dia? Dia akan lebih apa? Kalau dapat air, dahaga dia pun hilangkan dahaga. Ya. Dan orang suhu badan dia pun akan turun, cikgu. Betul. Jadi Akmal boleh tampalkan pada papan dan kemudian tulis. Saya tampalkan atas, cikgu. Boleh. Kalau Akmal dapat tulis dengan jawapan yang betul, kita bagi dia 1 bintang. Okey, boleh, cikgu. Okey, hilangkan apa? Hilangkan dahaga. Betul. Macam tadi saya cakap. Dan juga dapat menurunkan suhu, cikgu. Mengawal suhu, cikgu. Betul, mengawal suhu badan. Mengawal suhu badan. Baik, pandailah Akmal dan murid-murid kat rumah hari ini. Kita tepukkan sikit. Kita bagi 1 bintang ni, betul ni. Terima kasih, cikgu. Okey, baiklah Akmal. Kita ada lagi 2 lagi sambul berwarna. Saya nak bintang lagi tak? Nak, cikgu. Nak warna hijau. Hijau pula Sama macam baju Akmal lah. Yolah, cikgu. Okey, saya buka 1, 2, 3. Itu yang kita suka tu. Makan gambar apa tu? tu? Ya, gambar seorang manusia sedang makan. Kalau manusia makan, apakah kesan yang akan berlaku pada diri dia? Dapat tenaga dan membesar. Okey, Akmal boleh tulis kat situ. Kalau betul, cikgu bagi bintang. Okey, kita tampal dekat sini. Alright. Manusia kalau makan, dia dapat tenaga dan membesar. Pandailah Akmal hari ni. Okey. Ada senyuman lagi kat situ kan? Ya, cikgu. Disebabkan Akmal dapat jawab dengan betul, cikgu bagi 1 lagi bintang. Terima kasih, banyaknya cikgu. Bintang Akmal dapat hari ni. Tepuk tangan sikit murid-murid kat rumah. Bagus. Baiklah. Lagi 1. Ada nak lagi ke? Okey, baiklah. Ada 1 lagi yang warna kuning ini. Akmal, sila buka tengok apa gambar dalam tu. Kita buka sama-sama. Cikgu. Ya. Ini serangga dalam botol kaca, cikgu. Botol kaca itu tertutup ke terbuka? Yang mana? Yang dalam tu. Tertutup ke terbuka? Tutup, cikgu. Tertutup. Jadi dapat udara ke tidak dalam tu? Tak dapat. Kalau haiwan tak dapat udara, apa jadi pada dia? Serangga tu mati, cikgu. Okey, baik. Jadi Akmal lekatkan dulu dan tulis apakah yang berlaku pada serangga tersebut. Okey. Kalau berada dalam satu kawasan yang tertutup, apa yang terjadi pada serangga tersebut? Serangga itu akan mati, cikgu. baiklah, betul. Kenapa serangga tu mati?
Sebab tak dapat oksigen, cikgu. Sebab dia tak dapat udara, dan udara merupakan keperluan asas yang sangat penting kepada manusia dan haiwan. Wah, tepuk tangan walaupun penat-penat dapat jawab dengan betul lah. Okey, Akmal. Ya. Cikgu bagi 1 bintang lagi pada Akmal, boleh? Nak lagi satu? Boleh lah, nak ambil. Cantik, cikgu. Okey. Banyaknya bintang dia yang dia dapat pada hari ini, Akmal. Cikgu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bintang. Kalau nak bintang lagi, kita nak pergi rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam slot tahap 1. Wah. Cikgu nak sikit boleh tak? Cikgu ni buruk siku. Tubuh manusia boleh bertahan tanpa makanan hingga 3 minggu, tetapi tubuh manusia hanya boleh bertahan 4 hingga 7 hari tanpa minuman sebelum manusia kehilangan tenaga dan mengalami kesan hidrasi yang sangat teruk sehingga boleh mengancam nyawa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot tahap 1 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, sebenarnya apa nilai-nilai murni yang kita boleh dapat dalam topik kali ini, cikgu? Baik, terima kasih Akmal. Kita bercakap tentang haiwan, tentang manusia, tentang tempat perlindungan, betul tak? Betul. Jadi, bila kita bercakap tentang ketiga-tiga ni, sebenarnya cikgu nak terapkan nilai murni sikit, boleh tak? Boleh, cikgu. Jadi kita sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita mesti sentiasa menjaga alam sekitar. Ya. Kenapa? Sebab haiwan tadi dia tinggal di mana? Di kawasan hutan apa dan sebagainya kan. Jadi kita kena jaga alam sekitar supaya haiwan-haiwan ini dapat tempat perlindungan yang selesa dan kondusif. Jangan kita cemarkan dengan plastik-plastik, botol-botol dan sebagainya. Kesian haiwan ni kan. Betul, tak ada cikgu. tempat perlindungan. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita bercakap tentang makanan, minuman. Jadi murid-murid kat rumah kena ingat, jangan makan selalu makan makanan ringan, air berkarbonat kan. Jadi murid di rumah perlu minum minuman dan makanan yang berkhasiat untuk kesihatan dan pembesaran tubuh badan mereka sendiri. Betul. Baik, seterusnya yang ketiga, kita juga sebagai manusia perlu menyayangi sesama makhluk. Kena sayangi diri sendiri, kena sayangi binatang ataupun haiwan-haiwan yang lain. Jangan kita aniaya, jangan kita buat benda yang tak baik pada haiwan-haiwan yang lain. Jadi, kita dapat hidup dengan aman dan harmoni. Baik, cikgu. Dari segi rumusan pula, cikgu, bagaimana? Baiklah. Jadi hari ni saya tertarik tau dengan Akmal. Sebab Akmal dapat banyak bintang tu. Bagusnya. Jadi kat sini tadi Akmal dah menjawab, dah menulis kepentingan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada bahaya panas dan juga hujan. Baik. Jadi Akmal bagus, tahniah. Terima kasih, dan seterusnya cikgu. yang kedua tadi tu, Akmal dapat menakul kepentingan makanan air, udara, makanan dan tempat perlindungan dengan cara tadi tu menjawab dengan menggunakan sampul berwarna kita tadi tu kan. Betul. Dapat betul semua tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah betul semua. Jadi Akmal menunjukkan prestasi yang sangat terbaik pada hari ini. Cikgu ucapkan tahniah dan kasih. alhamdulillah objektif pembelajaran kita pada hari ini tercapai. Cantik, cikgu. Akmal. Cikgu, kalau murid-murid kat luar sana nak orang kata buat rujukan semua tu macam mana, cikgu? Boleh. Okey. Baik, jadi murid-murid di luar sana kalau nak dapatkan sumber latihan boleh dapatkan di sumber portal Delima. Okey, baiklah. Delima sumberku. Iya, katanya cikgu juga nak menyanyi kan? Dah sedia dah ni. Jadi kepada anda semua, lagu apa yang cikgu nak nyanyi ni? Okey, kita akan jumpa lagi di slot seterusnya di tahap 1. Terima kasih banyak-banyak. Inilah dia persembahan daripada cikgu dan cikgu. Iya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Music. Siang malam tidur aku tak lena. Jika kita tidak punyai rumah, itulah tempat berlindung. Begitulah haiwan pun juga sama. Ia juga perlu tempat berlindung. Oh, tempat perlindungan. Lindung diri daripada panas, lindung diri daripada hujan. Ayo kawan kita belajar kepentingan
tenaga. Ia juga penting untuk membesar. Oh, air asas hidup. Oh, udara sumber asas kehidupan, tempat perlindungan dari bahayanya panas juga.